Sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, mari kita mulakan dengan bacaan doa. Murid-murid boleh ikut bersama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini, Ustazah akan berkongsi satu lagi tajuk dalam pendidikan Islam tahun 4, bidang akidah iaitu kufur. Mari perhatikan dan fikirkan teks khutbah berikut. Sidang jemaah sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Persoalannya di sini, apakah pesanan yang selalu disebut oleh khatib pada hari Jumaat? Baiklah murid-murid, seterusnya berdasarkan soalan yang Ustazah kongsikan sebentar tadi, apakah pesanan yang selalu disebut oleh khatib pada hari Jumaat ialah bertakwa kepada Allah SWT. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam, iaitu dalam keadaan kufur. Apakah yang dimaksudkan dengan kufur murid-murid? Mari kita teliti dan fahami. Kufur bermaksud tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Baiklah murid-murid, seterusnya apakah hukum kufur? Hukum kufur ialah sesat, iaitu salah satu perkara yang termasuk di dalam dosa-dosa besar. Antara perbuatan yang boleh menyebabkan kufur ialah yang pertama, syirik, iaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fasik, iaitu orang yang ingkar akan perintah Allah. Yang ketiga, zindik, iaitu orang yang imannya terpesong atau sesat. Yang keempat, murtad, iaitu orang yang terkeluar dari Islam. Murid-murid, kita hendaklah menjauhi semua perbuatan yang boleh menyebabkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, seterusnya Ustazah kongsikan dalil nakli berkenaan dengan kufur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, sesiapa kufur kepada Allah, para malaikat, para rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Baiklah murid-murid, kufur terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, kufur i'tiqad. Yang kedua, kufur amalan. Baiklah, mari kita lihat yang pertama. Kufur i'tiqad ialah menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kufur amalan. Kufur amalan ialah menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Contohnya, menggunakan duit poket untuk berjudi. Baiklah murid-murid, apakah faktor yang mendorong kepada berlakunya kekufuran? Yang pertama, tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Faktor yang kedua, menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, lemah pegangan agama dalam kehidupan.
Yang keempat, terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Baiklah murid-murid, di sini Ustazah kongsikan sebuah sajak berkenaan dengan kesan kufur. Mari murid-murid dengar dan hayati. Kesan kufur telah termaktub di dalam Al-Quran. Satu dosa yang sangat besar justru diberi ancaman siksa dan azab. Bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman di hati. Dosa dan noda tiada dipeduli. Rahmat dan berkat berlalu pergi. Ketenangan hati juga tidak dimiliki. Benarlah kufur itu merosakkan hidup insan. Justru mengundang murka ilahi. Azab dan siksa tersedia menanti. Mohonlah agar kita dilindungi. Baiklah, berdasarkan teks sajak yang telah Ustazah kongsikan sebentar tadi, di sini Ustazah telah keluarkan beberapa kesan-kesan kufur. Yang pertama, mendapat ancaman seksa dan azab. Yang kedua, merosakkan iman di hati. Yang ketiga, tiada rahmat dan berkat dalam kehidupan. Yang keempat, kehidupan rosak dan tidak tenang. Yang kelima, mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah murid-murid, seterusnya, apakah tindakan yang boleh dilakukan untuk menjauhi perbuatan kufur? Yang pertama, menjaga amal dan ibadah. Caranya ialah sentiasa melipat gandakan amalan. Yang kedua, sentiasa tabah dalam menuntut ilmu. Baiklah, tindakan seterusnya ialah sentiasa berdoa dan memohon untuk memantapkan iman. Murid-murid boleh ikut doa ini. Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Baiklah murid-murid, tindakan yang ketiga ialah sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan, iaitu caranya menghadiri majlis-majlis ilmu. Yang kedua, selalu mendampingi para guru yang berilmu. Tindakan yang keempat ialah mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Caranya ialah perlu sentiasa bermuhasabah diri sendiri. Yang kedua, hendaklah sentiasa bersikap sederhana dan sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Baiklah murid-murid, sebagai rumusan untuk pelajaran kita pada hari ini, kufur merupakan dosa besar yang membawa kepada kesesatan dan kerosakan iman. Kita perlulah menjauhi perkara yang membawa kepada kekufuran. Murid-murid, mari kita muhasabah diri, iaitu perbuatan meneladani diri untuk membaiki diri sendiri kepada yang lebih baik. Jaga diri, jaga iman. Murid-murid, untuk menguji tahap penguasaan tentang tajuk ini, Ustazah telah sediakan satu lembaran kerja. Diharap murid-murid dapat menjawab semua soalan yang diberikan. Murid-murid boleh ulang semula video ini untuk
lebih menguasai pelajaran kita hari ini. Untuk akhirnya, Ustazah berharap agar murid-murid dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.